DKA 18F1028. Air merupakan sumber yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Hampir semua aktiviti yang kita lakukan, kita perlukan air. Contohnya kita nak pergi tandas, kita nak buang air kecil, kita kena basuh guna air. Kita nak masak, kita kena guna air. Kita nak mandi, kita kena air. So dulu air bersih, kita boleh ambil kat sungai ataupun tasik. Tapi sekarang banyak berlakunya pencemaran air. Sumber air tu semakin terhad dan perlu dirawat dahulu baru boleh guna. Banyak sebab pencemaran air ini berlaku. Antaranya ialah sisa industri. Sisa industri iaitu daripada kilang-kilang yang mengeluarkan sisa toksik yang mencemarkan sungai, air laut, tasik, yang menyebabkan ikan dan tumbuhan laut pun turut tercemar. Secara tak langsung, sumber-sumber protein pun semakin berkurangan disebabkan sisa industri ni. Penyebab berlakunya sisa industri ni ada banyak, tapi saya listkan 4. Iaitu yang pertama, kekurangan dasar untuk kawal pencemaran. Yang kedua, penambahan industri yang tak dirancang. Yang ketiga pula, pembuangan sisa yang tak efisien. Iaitu macam kilang-kilang dibuang ke sungai sebab diorang nak jimatkan kos, diorang tak nak guna banyak duit untuk buang sisa tu ke tempat yang sepatutnya. Jadi mereka buang ke dalam sungai. Mereka menyebabkan pencemaran air. Yang keempat pula, kehadiran sebilangan besar industri skala kecil. Saya Nurliza Natasha binti Hazri, 17 DKA 18F1076. Saya akan sambung berkaitan tentang jenis-jenis sisa industri. Jenis-jenis sisa industri seperti sampah di kafeteria, kotoran dan kerikil, batu dan logam, sampah, minyak, pelarut, bahan kimia, rumput rumpai dan pokok ini perlulah dibuang dan dihapuskan di tempat yang betul. Contohnya, tong sampah logam untuk sisa besar dari kilang, industri dan bangunan komersial. Barang-barang besar seperti kayu, getah, pelet, perabot lama, barang-barang luput dan barang-barang yang tidak diingini. Seterusnya, tong roda plastik untuk bangunan komersial seperti hotel, kondominium dan bangunan yang kengkangan ruang. Akhir sekali, tong sampah pelbagai ukuran. Tong sampah ini boleh digunakan pada bila-bila masa yang anda mahu buang sampah dan disediakan di merata tempat seperti di dalam rumah, tempat awam, taman permainan dan banyak lagi. Jadinya, jenis-jenis sisa industri perlulah dibuang dan dihapuskan di tempat yang betul supaya sisa-sisa tersebut tidak mencemarkan alam sekitar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Rabiatul Hasanah binti Muhammad Saleh, 17 DKA 18F1054. Saya akan menerangkan tentang cara untuk mengatasi sisa industri. Pertama, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa. Kedua, menjalankan kempen Kitar Semula. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi. Seterusnya adalah strategi untuk mengurangkan sisa industri. Pertama, membentuk pasukan yang bertanggungjawab. Kedua, ialah mengurangkan penggunaan bahan pembungkusan. Ketiga, ialah menggunakan bahan kimia hijau. Dan yang keempat, membeli bahan secara pukal dan menjaga inventory. Dan yang terakhir ialah memeriksa proses yang digunakan dengan lebih kerap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isfazari bin Lisnan. Nombor metrik 17 DKA 18F1078. Saya akan teruskan dengan kesan industrial waste ataupun sisa industri. Antara kesannya adalah pencemaran air. Kebanyakan industri dia menggunakan air yang banyak untuk melakukan kerja-kerja mereka. Apabila melakukan proses, sudah pasti sisa air yang dibuang akan mengandungi bahan-bahan bahaya. Contohnya seperti bahan kimia ataupun bahan radioaktif yang boleh mencemarkan sungai dan laut. Apabila laut dan sungai ini tercemar, dia akan merosakkan ekosistem haiwan-haiwan akuatik.
Seterusnya adalah pencemaran udara. Apabila berlakunya pencemaran udara, dia akan menyebabkan jerebu, di mana apabila berlakunya jerebu ni akan mengakibatkan banyak penyakit. Contohnya seperti batuk kering, sesak nafas, radang paru-paru dan asma. Teruskan lagi dengan global warming ataupun pemanasan global. Apabila berlaku pemanasan global ni, dia akan menipiskan lapisan ozon dan kesan rumah hijau, di mana apabila berlakunya kesan rumah hijau ni, dia akan menyebabkan pencairan glacier di Antartik dan menyebabkan kenaikan aras air di laut, dan boleh menyebabkan kita kekurangan tanah dan banyak berlakunya banjir. Kesimpulannya, sebagai insan yang berperi kemanusiaan, kita mestilah bijak dan bertanggungjawab untuk menguruskan sisa daripada industri ini, supaya kita tidak merosakkan ataupun mencemarkan alam sekitar. Itu saja daripada grup kami Yambi. Sekian, terima kasih.